Baru-baru ini dalam menghadiri sidang parlimen kita pada hari ini, pada sidang ini, semasa tiba di KLIA, saya menaiki Grab untuk pergi ke hotel. Mungkin pemandu kenderaan tersebut mendengar perbualan di antara saya dengan isteri saya, dan pemandu tersebut memandang saya dan bertanya, "Kamu orang Indonesia, ya?" Mau pakai taksi lah, gila mahal betul, jadi nak apalah saya jalan kaki saja. And this is how Semenanjung people thought we speak. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Anggota DPR Malaysia kecewa, dikira orang Indonesia dan memakai bahasa Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia asal Sabah Sarawak kecewa setiap kali berada di Semenanjung Malaysia dan dikira sebagai orang Indonesia dikarenakan bahasanya yang mirip bahasa Indonesia bukan seperti bahasa Melayu yang standar yang ditetapkan Malaysia, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat Malaysia, khususnya di Semenanjung. Kekecewaan dari anggota parlemen ini pun diluapkan di sidang parlemen Malaysia, walaupun berada di satu wilayah Malaysia, akan tetapi, Sabah dan Sarawak mempunyai identitas tersendiri, baik itu budaya dan bahasa yang berbeda dengan daerah Semenanjung Malaysia, dan justru lebih dekat persamaannya dengan di Indonesia khususnya Kalimantan. Selain meluapkan kekecewaan dari kesalahpahaman dari segi bahasa, anggota parlemen Malaysia ini juga meluapkan rasa kecewanya atas ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Sabah dan Sarawak dari pemerintah Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia terkenal dan kita sendiri berbangga dengan adab dan budaya kita yang senantiasa mengingati dan tidak melupakan asal-usul kita. Maka asal-usul bagaimana negara Malaysia terbentuk melalui Perjanjian Malaysia juga perlu difahami oleh setiap rakyat Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya ingin berkongsi pengalaman peribadi yang menunjukkan salah faham sesetengah rakyat Malaysia terhadap orang Sabah. Baru-baru ini dalam menghadiri sidang parlimen kita pada hari ini, pada sidang ini, semasa tiba di KLIA, saya menaiki Grab untuk pergi ke hotel. Mungkin pemandu kenderaan tersebut mendengar perbualan di antara saya dengan isteri saya, dan pemandu tersebut memandang saya dan bertanya, "Kamu orang Indonesia, ya?" Ini bukan kali pertama, terus terang. Saya disalah anggap sebagai orang Indonesia. Rakan-rakan saya dari Sabah juga mengalami perkara yang sama. Tetapi apa yang mengecewakan saya adalah kekeliruan sebenar pemandu itu apabila saya menjawab bahwa saya berasal dari Sabah. Soalan seterusnya adalah, pertama kali datang Malaysia, saya menjelaskan bahawa saya berasal dari sebahagian Malaysia, dan sangat mengecewakan untuk menyedari bahawa walaupun kita telah menjadi sebahagian negara ini lebih daripada 60 tahun, masih ada ramai lagi yang salah faham mengenai orang Sabah dan Sarawak. Seperti contoh, kita mendengar apabila suatu penjelasan dibuat dan diakhiri dengan ayat seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Saya ambil contoh, bukankah janggal bunyinya kalau saya mengatakan seluruh negara termasuk Selangor, Kedah dan Perlis. Itulah pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh rakyat Sabah dan Sarawak. This is how Sabahan speak. Hari itu bahasa PKL punya jam gila betul. Lepas tu saya mau request Grab pun tidak ada yang mau mengambil. Mau pakai taksi lah, gila mahal betul, jadi nak apalah saya jalan kaki saja. And this is how Semenanjung people thought we speak. Gila banget, aku kemarin ke KL itu macet parah coy. Aku itu kayak request Grab tapi nggak ada yang mau ambil, taksinya mahal banget, jadi ya udah nggak apa-apa lah, jalan kaki aja. Mungkin sebab ada certain pronunciation, contoh macam apa yang A itu kita pronounce as
apa, not apa. So the apa is the Semenanjung slang kan. So mungkin sebab tu yang buat banyak orang dari Semenanjung Malaysia salah faham. Ingat kita ni orang Sarawak is orang Indonesia. So if I speak in bahasa Sarawak, bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina bah. Dia bilang kamu tinggal atas popola. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Atau kosakata dalam tamu dewan mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau beberapa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya dapat 2-3 Hulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry, sabar, sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Tak, betul-betul. Tak. Adakah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jauh. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud apa maksud? Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk ataupun adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. Saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Bukan Jutun jawab. Bukan menteri. Tapi adakah itu pendirian perikatan nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengok nak faham. Ini bengok nak faham. Yang betul, satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepingkat. Majlis peluncuran. Jadi satu perkataan yang pelik. Majlis peluncuran kad puasa. Majlis peluncuran pecah tanah. Sedangkan peluncuran ini saya mungkin pelajar ada di sini. Mungkin satu kepelikan. Kita menggunakan perkataan pelancaran. Peluncuran ini. Saya tanya penjelasan. Bahasa tepuk atap. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tepuk atap, boleh beri penjelasan. Bahawa kita mengagung-agungkan istilah tepuk atap, boleh beri penjelasan. Ya Muhammad mengganggu. Pintu belakang boleh bagi penjelasan. Tepuk atap atau pintu belakang. Jangan marah. Ya Muhammad. Jangan marah. Biarkan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Saya akan dengar boleh. Jutung. Jangan buat tak faham. Dah lama jadi dewan. Maha Kaya antara satu daripada 12 perkataan baharu yang sering kali digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dimasukkan pada kamus dalam talian Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq ketika mengesahkannya berharap orang ramai dapat menerima bahawa perbendaharaan bahasa Melayu terus hidup dan sedang berkembang. Dari sini membuktikan, sering terjadinya kesalahpahaman dari masyarakat Malaysia terkait dengan bahasa di Malaysia ini, tentunya tidak terlepas dari bagaimana pemerintah Malaysia menerapkan standar bahasa Melayu di Malaysia yang ditetapkan sebagai bahasa nasional. Sehingganya terjadi kerancuan di kalangan masyarakat Malaysia dalam penggunaan yang berbeda sesuai dengan standar yang ditetapkan Dewan Bahasa Malaysia.